dah gini, gini lah. Ini kita di peringkat master ni, apa nama komen dan pertanyaan daripada sesiapa saja, saya ke Ustaz Syukri ke, siapa ke, pengarah ke, orang lain ke, jangan kita anggap satunya apa nama kebudayaan kita dalam pengajian tradisi kita, apa nama di sebalik soalan dan perbincangan yang dikemukakan oleh guru itu kita akan anggap sebagai panduan. Apa untuk peringkat sarjana muda demikianlah kita boleh faham. Tapi untuk peringkat master dan khususnya untuk peringkat PhD, apa nama, dan dalam konteks ni kita nak cakap tentang tesis, maka soalan dan segala pertanyaan yang dikemukakan tu, segala komen yang dikemukakan tu bukan untuk memandu kita sebenarnya. Sebab benda yang kita bincang pada peringkat apa master, malah pada peringkat sarjana muda pun sebenarnya adalah benda-benda bukan benda qat'i dalam agama. Tak. Kajian, bila kita nak buat kajian tesis ni, yang benda yang kita nak bincang tu bukan benda qat'i, bukan benda yang dah sabit lah, yang tak boleh berubah. Dia akan ada banyak pandangan, ada banyak pendapat yang mungkinlah pada satu zaman tertentu pandangan majoritinya yang Nabi sendiri suruh pegang dengan ijma' alaikum bil jamaah. Tak. Tapi itu untuk sesuai mungkin untuk pada zaman tu. Tapi ke depan esok ni kita nak kena fikir satu bentuk yang ataupun satu pandangan yang berbeza, yang apa nama, kita memang kena buat kajian lah. Tak boleh jadi orang tak terima lagi sekarang ni. Tapi kita dah buat kajian, dah temui, kita kena yakin betul dengan hasil kajian kita, yang memanglah kita dah kaji, dah dapat dapatan, tapi kita pun kena faham bahawa dapatan kita itu juga zanni, juga benda yang satu tafsiran je lah. Tak. Kita kena cuba yakinkan orang. Tak mungkin ambil masa sampai 100 tahun idea kita tu berkembang. Kita yakinkan kawan-kawan tak yakin lagi, mufti pun tak yakin lagi, kita yakinkan anak murid. Dan ada je anak murid kita yang terima. Dan ada pun idea-idea tok-tok guru di Malaysia ni, dan dalam sejarah tradisi apa intelektual Islam pun idea tok guru tu tak diterima pun oleh anak murid, jadi mati situ lah. Tapi mungkin dikembangkan oleh anak murid. Jadi 100, satu generasi, dua generasi berikutnya baru idea itu diterima meluas. Dan ketika itu baru pandangan itu menjadi ijma' untuk zaman tu pula. Tak. Lepas itu zaman berikutnya pula, 100-200 tahun berikutnya pula, lain pula pandangan. Itu satu hal yang saya nak kita semua faham dalam bidang pengajian Islam ni. Bila kita buat penyelidikan, kita bukan nak kaji apa nama hukum baru untuk semayang. Nak cipta, bukan nak kata semayang daripada semayang ni wajib, nak kata makruh ke, haram ke, sunat saja ke. Nak cipta satu hukum baru antara wajib dengan sunat. Nak panggil apa, wanat ke? Tak. Antara wajib dengan sunat. Tak, wanat contohnya. Tak, itu bid'ah lah tu. Tapi yang kita nak buat ini berdasarkan kerangka yang telah ada, yang sabit dalam agama, tapi kita nak kemukakan pandangan baru. Tak. Jadi dalam berlatar belakangkan idea ini, maka pertanyaan dan komen saya tadi ni tak mungkin dilihat pada apa nama secara spontan macam saya sebutkan, bahawa ayat Al-Quran itu memberi gambaran itulah tugas Nabi, keseluruhan tugas Nabi. Tapi berdasarkan cabaran semasa yang kita ada, dan seperti yang Ustazah sebutkan tadi, teras kepada pembangunan peradaban itu adalah insan tu. Dia pembangunan insan lah. Konsep insan menjadi modal tu kerangka kapitalisme yang nanti Ustazah nak kena study sikit lah. Bila disebut pembangunan modal insan tu, sebab dia menjadikan insan tu sebagai modal apabila segala benda nak dijadikan modal dalam kerangka kapitalisme. Jadi istilah tu dia syarat dengan ideologi di sebaliknya. Tapi tak apalah. Mungkin kita nak gunakan secara literal je lah, tanpa mengambil kira pemikiran atau ideologi di sebalik konsep modal insan tu. Sekarang ni segala benda jadi modal dalam kerangka kapitalis.
Jadi dalam Islam kita bukan nak bangunkan insan semata-mata sebagai modal. Tak. Insan tu bukan modal untuk mencari keuntungan lah dalam kerangka kapitalisme. Tak. Jadi kita nak bangunkan insan dalam konteks universiti sebagai contoh, kita nak bangunkan insan pensyarah sebagai contoh, ada sebagai modal untuk universiti itu terus membangun, terus terkenal, katakan bila pensyarahnya terkenal jadi modal untuk dia terkenal. Ada bukan nak cari duit sangat pun di situ, tapi nak mengembangkan institusi itu. Ada nak mempopularkan, meninggikan lagi tahap dan taraf universiti berkenaan. Tapi kita masih bercakap sebagai modal lah. Cuma dalam perspektif Islam, kita bukan semata-mata nak bangunkan manusia itu disebabkan kita nak guna dia untuk tujuan lain. Tanpa ada tujuan pun memang kena bangunkan manusia tu. Dan kesan ataupun faedah yang kita dapat daripada manusia yang terbangun tadi ni, itu boleh kita anggap by product je. Yang merupakan tanggungjawab dia sebenarnya, tanggungjawab setiap manusia itu untuk memberi servis kepada ummah. Tak apalah. Jadi isunya di sini ialah bila saya bangkitkan macam tu, adakah ustazah pernah terfikir satu halnya? Ada. Katakan pergi bincang dalam seminar mana-mana, katakan orang komen macam tu. Jadi secara spontan ustazah terpaksa fikir untuk nak jawab. Tak. Jadi itu suatu yang tak sepatutnya berlaku kepada seorang sarjana. Seorang sarjana ni, yang kita nak dapat sarjana ni kan. Nama pun sarjana kan. Dulu sarjana muda, sekarang sarjana. Tak. Jadi seorang sarjana, dia tak sepatutnya bila ditanya, tak nak terfikirlah benda tu. Tak sepatutnya lah, walaupun saya sendiri pun banyak benda tak nak fikir sebenarnya. Kita dah fikirkan dah. Sama ada kita bersetuju ataupun tidak dengan premis dan juga dengan sudut pandangan orang yang bertanya itu satu isu lain. Sebab macam saya sebutkan tadi, benda ni benda khilaf. Benda bukan qata'i. Cuma satu sudut pandangan seolah-olah apabila ayat tadi ini menyebut pengutusan Rasul dan diperincikan 3 tugas itu, seolah-olah. Jadi nampak macam tu. Jadi satunya, adakah ustazah pernah terfikir bahawa 3 tugas ini merupakan tugas besar dan keseluruhan tugas Nabi? Untuk tujuan bukan setakat pembangunan insan tu. Malah yang paling terasnya pembangunan akidah manusia itu. Sedangkan masalah yang dibangkitkan dalam tesis ini daripada latar belakang dan pada penyataan masalah peringkat awal pun adalah masalah keruntuhan sosial, keruntuhan akhlak yang tidak dikaitkan dengan tak disebut pun bahawa segala keruntuhan ataupun tindakan semua itu adalah haram satunya. Dan haram dan dikaitkan dengan bab jinayah dalam Islam yang mandatory sifat hukumannya, yang disenaraikan hukuman-hukuman, macam contoh zina sebagai contoh. Tak dibuat pun berkaitan tu. Maksudnya tak ditekankan bahawa ia masalah yang sedemikian besar. Sebab satunya disebut masalah sosial, kesan sosial saja. Tidak dikaitkan kepada kesan kepada tadayun, kepada keagamaan seorang itu, di mana dia melakukan dosa besar lah. Yang dosa besar itu ada contoh ambil zina dalam kes anak buang bayi dan sebagainya yang ustazah sebut tadi ni. Dan dikaitkan dengan satu hukum dan hukuman yang disebut secara mandatory, secara hudud di dalam Al-Quran, dan malah dikaitkan dengan persoalan akidah. Dan dibawa hadis contoh la yazni zani fahuwa mu'min tu sebagai contoh yang dikaitkan dengan iman. Sebab mungkin orang akan bertikai orang tu zina ataupun orang tu minum arak, bila tanya kepada dia arak ni haram ke tak? Dia kata haram, tapi aku tagih nak buat macam mana?
Tak, semayang tu wajib ke tak? Wajib, tapi aku malas. Yang ada lah perbincangan ulama dari sudut akidah, selesai di situ. Selesailah pada rukunnya. Tak, tapi tak sempurna lah iman. Tak, cuma pelaksanaan amal dia tu. Tak, jadi fasik. Tak jadi zindik. Tak. Jadi kita kaitkan masalah itu sehingga ke tahap akidah tadi. Dalam 3 domain. Kalau kita nak ambil hadis Jibril itu sebagai asas, 3 domain, akidah, fiqh dan tasawuf. Tapi nampak seolah-olah permasalahan tu kita kaitkan dengan nilai-nilai akhlak tu saja. Yang juga penting lah, tak dinafikan. Saya nak balik kepada poin saya tadi ni, iaitu adakah Ustazah dah terfikir dengan segala permasalahan yang Ustazah bangkitkan itu, dan tugas Nabi yang 3 ni nak ditujukan kepada soal akhlak itu saja, tak ditujukan kepada soal hukum hakam, tak ditujukan kepada pembinaan akidah. Tak disebut. Sudah tentu ada dalam pemikiran, memang ada, tapi atas kertas tu tak ada. Yang seolah-olah orang boleh komplain tak tulis pun ada. Betulkah Ustazah menyedari perkara tu? Betulkah itu yang Ustazah fikirkan? Tak, betulkah sedemikian besar peranan 3 konsep tadi, iaitu untuk membina akidah ketaatan dan juga nilai yang ada pada seseorang muslim. Sebab tak disebut. Jadi satu halnya ialah adakah Ustazah pernah terfikir? Dan terfikir tu kemudian bersetuju ataupun tidak. Kalau tak setuju pun tak ada masalah. Bagi Ustazah memang tilawah, tazkiyah dan taklim ni memang untuk pembangunan insan. Sebab apa? Sebab insan itulah yang akan membina peradaban tadi. Insan itulah yang akan membina agama. Dan bila disebut pembangunan insan, sudah tentu insan tu meliputi 3 domain agama tadi ni. Dan bila dikritik tak disebut, kita boleh jawab balik, perkara itu tak perlu disebut, sebab sepatutnya sudah difahami bahawa yang dikatakan insan yang kamil dalam Islam itu meliputi 3 perkara tadi. Jadi itu caranya lah untuk kita berfikir pada tahap kita sekarang ni. Jadi isunya sekarang bukan soal Ustazah nak tanya pandangan saya tadi ni kan, nak tambahkan, nak kurangkan. Isunya bukan pandangan saya. Isunya adalah adakah Ustazah dah memikirkan secara kompleks, secara menyeluruh. Bukan sehala saja. Kita sebut kompleks kan, bangunan yang bertingkat-tingkat, shopping kompleks tu kita sebut kompleks. Sebab apa memang kompleks tangga di sana, pintu di sini, lubang di sana, lantai kat sini. Dia kompleks, dia bukan satu aras, bukan selari begitu. Masuk tangga sana tak jumpa lubang keluar, masuk tersilap pintu sini tak jumpa pintu, tak jumpa jalan. Sebab dia kompleks dan complicated. Dan agama kita ni memang sedemikian. Dia bukan satu hala. Adalah sehala macam Wahabi tu, dia hitam putih je. Manusia ni bukan begitu. Manusia ni bertahap-tahap. Ada kecenderungan yang pelbagai. Jadi kalau begitu begini, kalau begini begitu. Jadi segala kompleksiti yang ada di dalam wacana ilmiah tu dah terfikir ataupun belum di situ. Dan kalau dirasakan relevan, perlu tak disebut dan dibincangkan di atas kertas tu. Gitu.